عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'. Pertama, kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jal, kerana dengan izin Allah saya dan tuan-tuan dapat berkumpul dan berada pada hari ini dalam program yang sangat baik dan bermanfaat, terutama untuk saya yang bercakap, dan mudah-mudahan ada juga manfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar. Saya mulakan dengan mengucapkan terima kasih kepada pasukan Angkatan Pertahanan Awam yang menganjurkan program ini, terutama yang setia, pengarah APM Perlis yang dihormati, timbalan pengarah, pegawai-pegawai kanan dan seterusnya anggota pasukan. Saya nak alu-aluan ni pun dia panggil salutasi. Takut tertukar dengan polis. Pasal minggu lepas, kalau tak silap saya ada program dengan polis. Jadi polis ni dia yang dihormati, DCP, ACP apa semua tu kena sebut bagi betul. Kalau tidak, pi tak balik lah kan. APM tak ada kuasa menangkap. Dia hanya boleh menangkap haiwan-haiwan liar. Tapi saya dia tak boleh tangkap lah. Ya. Satu lagi yang duk tangkap orang sekarang ni ialah buat kuasa agama. Saya rasa sebahagiannya mungkin diwar-warkan program ini bersama dengan Sahibus Samahah, Datuk Profesor Dr. Muhammad Asri, Mufti Perlis. Beliau memang nak hadir, tapi pada saat dan detik, minit yang terakhir sebelum wisil penamat ditiupkan, beliau terpaksa bergegas ke Kuala Lumpur. Jadi dia minta saya gantilah. Kira orang Melayu kata apa, rotan, akar ke rotan. Kan? Tak ada rumput-rumput kering pun jadilah. Kan? Saya ni bukan akar, bukan rotan. Rumput-rumput yang sudah di mesin. Tak pakai dah lah kan. Tapi bagilah ada dah tuan-tuan mai, sekali lagi tak ada orang macam. Tapi Nasrul pengurusi, saya lupa, tak maaf, pun boleh jadi penceramah. Saya ingat kalau sekali dua lagi tak boleh cari makan dah saya. Kan? Tak ada saya baca hadis, dia baca dah. Kan? Hadis tu juga saya nak baca. Lepas tu nombor 2-nya, sebelum saya nak ceramah kat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudara, saya juga ada, sepatutnya soalan-soalan terkumpul tu diberi kepada Sahibus Samahah Mufti. Saya pun tengoklah juga soalan-soalan tu, nampak gaya tak boleh jawab langsung lah. Sebab semua tu tanya pasal fatwa sakan. Saya duk ingat tadi mai ke universiti mana-mana kan, soalan dahsyat. Jika berlaku pertembungan fatwa negara dan negeri, yang manakah fatwa yang patut dipatuhi dan diikuti? Perbezaan pandangan di kalangan mazhab, yang mana kita nak memilih dan mentarjih. Sakan. Saya dengar pun, yang ni kalau jawab ni mungkin, kan? Jadi saya tak berani jawab lah.
Tak ada autoriti untuk jawab. Jadi tuan-tuan terpaksa tunggu program yang akan datang lah. Kalau Mufti Mai boleh tanya kat dia. Saya bolehlah juga jawab kan? Wallahu a'lam. Jawab juga tu. Okey. Kan? Baik. Kita dah masuk Ramadan hari yang ke-16. Separuh masa yang kedua. Suka ataupun tidak, saya kata suka ataupun tidak tu maksudnya ada yang suka. Bila kita kata 16, dia seronok. Dia kata, tak lama dah. Kan? Saya tak pastilah seronok ke tak. Tapi ini semua hakikat bahawa Ramadan itu akan melabuhkan tirainya. Dan demikian kehidupan manusia. Setiap daripada kita akan menuju kepada penamat cerita hidup kita. Dalam kehidupan ni tak ada perkara yang kekal. Yang muda akan tua. Yang sehat akhirnya akan diuji dengan sakit. Apa sahaja permulaan pasti ada pengakhiran. Ada orang dia tak mau tua. Kan? Dia cari ubat nak bagi muda. Macam-macam lah, collagen lah. Kan? Ubat-ubat nak mau bagi tua. Tapi tua ni satu benda yang kita tak boleh tolak. Kerana manusia ini Allah Azza wa Jal mengatakan tilka ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu silih berganti. Artinya manusia itu dia bergerak daripada satu fasa kepada satu fasa, daripada satu hari kepada hari yang berikutnya. Ramadan akan berakhir apabila sampainya 1 Syawal. Cuma hari ini mereka bincang sikitlah sama ada jatuh Syawal itu pada hari Jumaat ataupun hari Sabtu. Tapi saya ingat tuan-tuan semua, kalau raya hari Jumaat ke, hari Sabtu ke, hari Isnin tu bersiap sedialah. Boleh. Kot saat lagi mereka marah pula. Dia kata apa siapa yang pergi tengok anak bulan Maghrib, pergi tengok anak bulan lepas subuh, dan lah juga kita nak pisah apa. Anak bulan apa cuih main waktu subuh. Kan? Anak lain tak tahulah, tapi anak bulan dia tak terbit subuh. Kita kena pergi tengok Maghrib. Kadang-kadang bila dia cakap, dia tak faham. Dia kata apa pejabat agama ni pergi tengok Maghrib. Kalut lebih orang. Anak bulan ni bukan lagu kita boleh tutup buka kan. Baik. Masalah besar yang Nabi SAW bimbang berlaku kepada kita ni ialah dalam bulan puasa ni, tajuk ni tajuk yang besar, tapi banyak tempat saya cakap hal yang sama. Kita semua ni pulun beribadah. Dalam bulan Ramadan ni macam-macam ibadah kita buat. Pasal bulan ni memang bulan yang terbuka luas. Syaitan pun tak ada. Kena tambat lebih. Jadi orang-orang yang mungkin sebelum ni dia rasa berat nak salat, dia rasa berat nak baca Quran, dia rasa berat nak sedekah. Bila mai bulan ni, dia ada rasa semangat untuk beribadah. Tapi perkara yang dibimbangi oleh Nabi tadi ni apa dia? Istiqamah. Ni tajuk yang paling besar ni. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq umpamanya dia tengok
rambut Nabi beruban. Uban ni tanda tua lah, kan? Cuma di kalangan para ulama fiqh, ulama hukum ni, dia bincang boleh tak kita nak color hitam rambut ni. Sebahagian kata kalau muda tapi dia beruban, dia boleh color lah dengan color hitam tu. Tapi kalau tua dia tak boleh, pasal dia ada unsur menipu, kan? Dan dia, Nabi tak suka kerana uban ni mengingatkan kita kepada mati. Takut sekali kalau dia 60, 70 dia buah color hitam, dia duk perasan 16, kan? Jadi bila 16 ni dia duk rasa panjang lagi umur dia, ya, tapi kalau muda ni boleh buah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, dia tengok Nabi beruban, dia tanyalah dekat Rasulullah, pasal buat beruban? Tengok rambut Nabi beruban. Taklah banyak tapi ada lah uban. Nabi kata, telah menjadikan aku beruban, syayabatni, aku ni jadi beruban ni sebab Hud wa akhawatuha, disebabkan oleh Hud, surah Hud, dan saudara-saudaranya. Ada 2-3 lain surah lah. Kerana di dalam surah Hud ada ayat yang ke-111 atau 12 seingat saya, Allah Azza wa Jal berfirman, fastaqim kama umirta, wahai Muhammad, hendaklah engkau istiqamah di atas apa yang kami perintahkan ini. Maksudnya apa, tuan-tuan? Nabi kata memikirkan untuk istiqamah, untuk hidup, meneruskan senantiasa beribadah kepada Allah. Aku jadi tua. Sebab kita nak sembahyang ni sampai bila, tuan-tuan? Kata tu saya pergi masjid, saya bagi tahu. Kadang-kadang orang kita ni dia berpuasa di atas adat. Taklah salah, bukanlah panjanglah cerita, tapi kadang-kadang orang kita bulan puasa ramai masjid, penuh. Setengah tu sampai mai hari pertama yang saya duk sebut tu, belaga pintu masjid tu, sliding door masjid dulu. Masa dia mai 2 tahun lepas, pintu kayu. 2 tahun lepas lah dia mai kan, lepas tu dia tak mai dah. Jumaat pun pintu orang buka siap-siap dah, jadi dia tak ketahuan pintu. Dia main-main bang bagi. Bila yang tu imam tukar pintu ni? Tu imam kata tukar dah kat setahun dah. Lama dah saya tak main. Pasal tu tuan-tuan, yang mana yang jarang pi tu, sebelum nak masuk pegang dulu pintu ada tak? Kan? Lepas tu dekat-dekat hujung bulan puasa ni, dia bila dia nak habis Ramadan tu, dia akan tengok kipas. Dia tengok tu imam. Tu imam kata, pasal apa macam nak teriak lah. Dia kata, saya ni tak tahu bila pula nak main tu imam. Dia macam ada orang tikam dada, hiri-hiri kan. Pedih ayat tu. Dia, saya tak tahu lah tu imam ni nak main bila. Awak pas ni masjid ada lagi, bukan tak ada. Masjid ada, saya tu tak tentu. Ni bulan puasa boleh main, saya boleh main lah, setan tak ada. Lepas ni setan ni, setan sungguh lah. Kan? Setan punya setan kan. Runtun kaki, runtun tak runtun. Pegang kaki, tak bagi saya main. Oh, betul juga no. Kadang-kadang kita pelik. Seakan-akan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata manusia ini seolah-olah dia menganggap Tuhan itu hanya wujud di dalam bulan Ramadan. Sebab itu di kalangan salaf, salaf ni siapa dia? Sahabat Nabi lah. Salaf ni the first generation. Bila kita kata salaf, dia merujuk kepada Nabi, sahabat, tabi'in. Imam Syafi'i juga daripada salaf. Salaf ni 300 tahun yang pertama. Al-Imam Syafi'i bila lahir? Dia lahir tahun 140. Dia meninggal 204 seingat saya. Artinya dia dalam 300 yang pertama.
Dia ada satu kata-kata yang popular dah. Sahabat-sahabat Nabi dia kata apa? Dia kata kun rabbaniyin. Jadilah hamba Tuhan. Jangan jadi hamba Ramadan. Maksudnya apa? Allah yang kamu sembah di dalam bulan Ramadan itulah Allah yang juga wujud pada bulan-bulan yang lain. Tapi kenapa bila masuk bulan Ramadan kita beramai-ramai, berpuluh apa semua buat ibadat, tapi bila habis berakhirnya Ramadan kita seolah-olah. Pasal itu kadang-kadang ada orang bila dia nak buat jahat, dia tak berani buat bulan puasa kan? Kawan dia ajak, macam pagi ni kan, kawan dia ajak mengata kau tengok benda tak elok, kawan dia, hei, apa hang? Puasa kan? Nak kata pun tunggu buka puasa lu. Nampak? Sedangkan mengata, mengumpat ni masa puasa pun haram, masa tak puasa. Dia abang kat mereka dia. Dia tahu bulan-bulan puasa ni kita kurang sikit lah, keluar-keluar sekali ni. Kalau kita nak keluar pergi bazar Ramadan pun kita lepas maghrib lah. Lepas buka puasa lah. Kalau kita nak dating pun lepas buka puasa. Puasa-puasa ni kuasa berdosa pula. Nampak? Lepas tu mereka dia ni bagus sikit. Kalau lepas buka puasa tak berdosa, kuranglah sikit. Ini juga benda-benda yang kita nak kena bincang ni, nak kena diskusi. Baik. Itu yang apa yang saya nak sebut. Kemudian kalau kita tengok, tengok. Satu lagi, Allah Azza wa Jal apabila dia ajar untuk kita istiqamah, dia sebut di dalam surah Hud, kalau boleh kita tengok ayat yang saya kata tadi ni, ada beberapa rukun. Saya nak pergi point tu, straight to the point. Dalam surah Hud ayat 112 sehingga 115, keyword dia apa? Rukun istiqamah. Bagaimana kita nak maintain, nak memastikan kesinambungan apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, kita bawa keluar ke dalam bulan Syawal. Kita tak maulah tuan-tuan hari pertama raya dia raya sungguh. Bulan puasa lohok pukul 1:30, Zuhur 1:30, 12:30 dia mai dah. Tuan kata awal hang pergi sembahyang Zuhur sunat. Okey duk mai tiba leno buka ekor syok ni. Ni tuan-tuan kalau tutup tingkap ni tak tahu maghrib isyak ni. Boleh faham? Tiba-tiba mai hari raya, bulan puasa belituk tudung, segala tudung apa semua duk ada apa semua. Jumpa orang, Assalamualaikum, bulan puasa kan, mayang tertik apa semua. Bila habis bulan puasa raya, dia raya sungguh. Dia tahan tak pakai tudung raya. Lepas tu pergi beraya. Marka lah saya tanya, kita tak berhenti sembahyang zuhur ke? Hang ni hari ni raya mayang apa? Nampak tak? Nampak. Yang ni betul-betul dia celebrate the Eid. Kita dah mayang banyak dah bulan puasa, kira stok tahun tu, stok makan tahun. Tu yang ada mayang tarawih tak tinggal tu. Dia mayang 8 11 8 dihimpun. Dia kata kalau bedok ni padan dah setahun. Tahun depan pula kita mayang lain. Yang ni dia panggil apa? Yang ni dia panggil end year sale. Jualan hujung tahun. Nampak tak? Kita dalam agama Allah ajar macam mana nak istiqamah. Yang pertama, ayat 112. Kita tajuk kita kuliah kita ayat 112, 113, 114, 115. 4 ayat tuan-tuan. Bukan 4 juzuk, 4 ayat. Kalau 4 juzuk tak balik itu. 4 ayat. 4 ayat ni tuan-tuan insya-Allah tak lebih lah, mungkin dalam 15 minit 20 minit habis tu saya buka soal jawab lah kan. Baik. Pada ayat 112 Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad teguh berdiri di atas jalan yang betul, istiqamah,
sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan hendaklah orang-orang yang rojok kembali kepada kebenaran itu mengikut engkau berbuat demikian. Allah kata istiqamah. Kemudian untuk istiqamah itu, agama kata apa? Janganlah kamu melampaui batas. Maknanya apa? Tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat, saudara sekalian. Agama kata number 1, seseorang itu hendak kekal di atas istiqamah, maintain, dia jangan melampau. Itu poin yang pertama kita nak bahas. Jangan melampau. Baik, saya bagi contoh. Kita puasa buka ke apa? 7:29. Okey, 7:29. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, kawan-kawan, sahabat sekalian, kalau tanya maghrib, semua boleh jawab. Kalau tanya asar, semua kelam. Maghrib jangan duk tanya. Kalau tanya lah, kita ada 5 waktu. 5 waktu sembahyang ni. Kalau tanya maghrib ke apa? 7:29, tepat. Lohok 1:14 ke 1:20 kata. Nampak. Semua bank dia tuduh maghrib. Pasal tu ada depa nak minta buat fatwa baru, tambah sikit bagi maghrib berlain. Mungkin tambah apa? Tak azan tu tambah lain sikitlah. Lain sikit bagi orang kata oh yang ni bang maghrib. Takut pasal apa? Dia bang asap, dia kata ai maghrib dak Pak sengah abang oi. Awak sama dengan bang maghrib. Memang bang lagu tu dah daripada dulu lagi. Oh, dia tak pernah dengar bang. Kalau bang pun tak pernah dengar, mayang lagi harus ya. Orang katalah. Saya tak kata pasal bulan puasa. Okey. Balik pada tajuk kita tadi. So agama kata jangan melampau. Poin ini sangat besar kerana di antara sebab rosaknya manusia ini apabila dia melampau hatta dalam agama. Dalam agama pun tak boleh melampau. Boleh? Sekali saya bagi contoh melampau dalam agama. Sebab itu ulama kata agama ni, umpamanya Al-Imam Ibnul Qayyim, dia kata apa? Dia kata syaitan apabila dia pergi kepada manusia, dia akan rosakkan manusia itu dengan 2 cara. Satu, dia akan hasut, dia akan tarik supaya manusia cuai. Langsung tak peduli agama, tak mayang langsung. Dia kata hang mayang apa lah, mayang. Tak mayang. Tak mayang ni pun setan boleh menang ke dia. Satu lagi tuan-tuan, macam kalau setan mai kat tuan-tuan ni, takkan dia nak suruh tak semayang. Pasal tuan-tuan ni memang kaki semayang. Sampai orang berhenti sat hanya duduk semayang, berhenti sat. Bila betul lah tuan-tuan punya semangat semayang ni kan. Sampai tu imam habis dah tu imam, tak boleh tambah lagi. Takkan setan nak pergi mas. Syaitan dia sebelum ni nak abang, syaitan dia bukan bodoh. Dia cerdik. Bukti dia cerdik, Adam pun tertewas dengan dia punya hasutan. Adam tu. Adam pun tewas. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانِ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Quran kata terkeluarnya Adam itu disebabkan oleh trik yang dimainkan oleh syaitan. Jangan main. Syaitan ni kan bodoh. Pasal itu masa mereka pergi baling ketui batu di Jamratul Aqabah tu, mereka baling kasut, baling payung. Pasal mereka kata setan ada di Jamratul Aqabah ni, ada di tiang ni. Mereka pun baling. Setan taklah bodoh nak pergi duduk tunggu suruh baling tang tu. Setengah tu dia baling, dia bayangkan setan. Kena hang. Lepas tu dengar orang menjerit, aduh. Setan dah menjerit. Bukan setan, tu kepala Pakistan. Dengan kasut, dengan payung, baling habis hati pasal setan. Sedangkan kita baling tu bukan kerana setan ada di situ. Kita baling tu kerana Nabi baling. Kerana Nabi melontar. Kalau kita nak kira setan, padan dengan 7 biji.
Nak baling setan 7 biji. Tak padan. Mau 700 biji. Yang bagi dia tu setan ni. Kan? Kena tu. Tak. 7 biji. Lebih pun tak boleh. Kurang pun tak boleh. Kerana agama demikian tabiatnya. Agama itu, dia mestilah apa yang dilakukan oleh Nabi. Lepas itu, ini kempen kita. Kempen kita apa? Sama dengan Nabi. Bukan dengan mufti. Bukan dengan ustaz. Dengan Nabi. Saya bagi contoh tadi. Tak mana tadi kita? Buka puasa. Dan syaitan ni, satu dia tarik bagi orang tak sembahyang langsung. Satu lagi dia tarik bagi melampau. Pasal itu saya kata, dua-dua ni sesat. Satu, siapa dia? Satu yang tak sembahyang langsung. Satu lagi yang sembahyang terlebih. Satu orang sembahyang 5 rakaat. Lohong. Kita sebagai pertahanan awam, kan, yang berkhidmat untuk negara, pergi tegur lah. Assalamualaikum pakcik. Pakcik saya tahulah ni bulan puasa. Tapi saya duk perhati pakcik sembahyang lohong 5. Ni masalah pertahanan awam ni. Banyak lagi orang yang duk kolor polis apa semua tak sembahyang tu, hampa tak pergi duk kacau. Yang aku sembahyang ni lebih pun hampa kacau lah. Maka kita jam kepala otak kita. Kolor polis juga. Kan? Silap tuan. Yang main dengan orang kolor. Tapi tak apa, kita pertahanan awam. Membujur lalu melintang patah. Tak tangkap aku tangkap ulang. Tahu lah tadi? Kita sambung balik. Tengok, tuan-tuan jangan aku potong. Saya terupong. Okay. Makan kepala ikan banyak. Okay. Balik tadi. Okey. So, kita kata salah. Pasal itu untuk nak buat perbandingan. Pasal apa maksiat tak pergi duk buat. Pasal apa duk kacau orang sembahyang. Pasal apa duk kacau orang buat ibadat. Ini perbandingan yang sengit. Ini adalah perbandingan yang tempang. Kenapa? Kerana agama tu yang buat maksiat tu pun salah, yang buat lebih daripada kadar agama yang suruh tu pun salah. Betul tuan? Satu hari tuan-tuan mayang dengan lelaki tuan-tuan, dia balik pergi di rumah. Pak tuan-tuan ajak pergi mayang jenazah. Pakailah baju apa semua. Dia kata menantu hang nampak bagus, soleh, warak. Boleh suruh jadi imam jenazah. Imam mayang jenazah. Dia subuh pun tak mayang jenazah. Macam mana? Dia pun takkan nak buat lupa betul. Allahu Akbar. Rokok. Tuan-tuan pun tahu macam tu ni. Macam masyur tu ni. Dia rokok. Dia pasal buat rokok. Kawan baik saya. Kita lebih sikit. Dia kawan baik dengan kawan tak baik. Yang kita tak rokok tu macam kita tak kenal. Cuma kalau kita kenal rokok, kita pergi lebih sikit. Takkan kawan baik pun kita tak lebih kan. Saya faham tak? Faham tu kiamat nak pernah buat lah. Okey. So balik tahun tadi kita. Okey. So kita balik tang lebih tadi. Maka bila buka puasa, dia nak pergi tang buka puasa dia ni. Tang ni kita sepakat hang mazhab apa pun, hang pahaman apa pun, hang pasukan apa pun, mai tang buka puasa sepakat. Apa dia? Kita buka pada kadar yang telah ditetapkan. 7.29. Hang warak ke hang jemaat pun tak pi, tapi tambang buka puasa sunnah. Tak baik kita melambatkan berbuka ni. Tapi maghrib tak bayar lah. Hang tak bayar maghrib. Aku kenyang. Tadi punya sunnah punya bagus. Kan? Kira duk buah kurma ni, kalau ni buah kurma tu duduk di mulut. Sabar sah. Dak pasal tak baik ni hantar tu. Tak baik ni, lewat ni. Aku kalau Nabi tak sebut ni aku tak makan tak apa. Tapi saya nak cerita, memang itu yang disuruh oleh agama. Agama suruh yang tu. Agama kata sesungguhnya seseorang yang baik, yang mendapatkan kebaikan itu selama mana dia menyegerakan berbuka. Sewarak mana pun kita. 7.29. Tuan-tuan, kalaulah ada, tuan-tuan contohlah pergi buka satu masjid, jumpa satu orang tua. Pakai dengan jubah, dengan serban apa semua. Azan maghrib. Yang tuan-tuan ni macam saya lah kan. Azan maghrib, kira nak suap lah. Kira nak makan. Tapi orang tua ni, lepas dia azan maghrib, orang duk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia duk bismillah.
Lepas tu kita pun duk makan, dia tengok kita. Kita pun tak balik. Allah. Nampak kebuloknya aku ni. Nampak laparnya aku ni. Dia tengok kita. No. Sedangkan dia telah berada di atas kesalahan besar. Kalau pandangan orang, kita ni kira pelahap lah. Makan kan. Kawan tu duk berdoa, kita sini habis dah bubuk lambuk semangkuk, tinggal nak timbang hak mangkuk dia kan. Tinggal nak tanya nak baca doa ni. Nak baca doa saya nak makan ni. Saya nak habis. Demikian agama. Dia bukan agama, tuan-tuan kena ingat. Saya tahu macam-macam kita jumpa orang dengar. Saya juga bukanlah tak boleh boleh je. Tapi agama dia bukan di atas perasaan. Agama dia bukan lagu hiburan. Dengar lento, mendayu-dayu, sedih. No, agama bukan motivasi. Agama ialah hujah. Agama tak, kita tak judge agama ni berdasarkan perasaan kita. Siapa yang rajin, dia sembahyang banyak. Aku rasa rajin ni. Hanya duk larang, aku nak sembahyang lagi ni. Satu orang malas. Pasal pun hang buat satu je subuh. Aku tak larat. Aku perasaan aku tak apa nak syok lah. Aku tak apa-apa nak berasa nak sembahyang sangat. Aku buat satu tu lah. Esok kalau berasa semangat lagi, aku buat 3 cover. Ui, lingkup. Agama kalau kita buka di atas cita rasa. Tahu cita rasa? Taste. Agama kalau hang boleh ikut cara hang, aku boleh ikut cara aku, Jahannam. Tengok pasal Ramadan. Pasal manusia ni berbeza cita rasa. Tuan-tuan tengok cara tuan-tuan pakai. Color pun tak sama. Pasal uniform tu pasal orang suruh pakai. Kalau kita tahu pakai kan. Ada nak cita rasa? Nak beli pun ada. Seorang suka roti john, seorang suka kebab, seorang suka makanan ni. Pasal cita rasa tak sama. Sebab itu agama dia tak boleh ikut perasaan, dia tak boleh ikut cita rasa, dia tak boleh ikut apa kita nak. Dia kena ikut apa yang Nabi nak. Itu baru makna betul. So kalau bang saja buka puasa, orang yang Nabi kata orang yang lambat buka puasa ni, golongan yang lambat buka puasa ni, pertama ahli kitab. Yang kedua, golongan yang lambat buka puasa ni sehingga mereka pegang pandangan kata buka ni bila nampak bintang. Kita tuan-tuan pukul 3 nampak bintang lah. Lapang. Berpinak lah. Lambat lagi tanya. Baru pukul 3 aku dah berpusing ni. Sabar. Kalau hang mati syahid. Syiah ni dia akan buka lewat. Nampak bintang kelam betul baru dia buka. Tapi tuan-tuan janganlah pergi masjid lagi. Astagfirullahalazim. Haji Syiah lama mana dah jadi Syiah. Buh Syiah tu kawan tu. Awak pasal apa? Bukan lambat. Saya pergi beli ayat tasak ni. Oh, tak apa. Saya ingat Syiah dah. Boleh kuliah pagi ni. Kau nak Syiah orang. Saya nak bagi tahu demikian agama. So, sahur pula. Sahur dia suruh makan lewat. Jangan tertukar. Jangan tertukar. Sekejap lagi sahur dia pergi awal. Buka dia pergi lewat. Agama. Sebab itu, saya nak tengok. Itu satu. Kemudian ada beberapa hadis. Kalau saya boleh kongsi, yang mana Nabi SAW larang orang salat. Oi, dahsyat tu. Nabi larang orang salat. Antaranya, kalau kita tengok, ini kita boleh buat panduan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Boleh agama bukanlah saya nak habaq kat tuan-tuan supaya kurangkan ibadat. Tak. Ibadat buat rajin tetapi pada kadar yang ditentukan. Pasal itu kita kata kalau dia lebih pun salah, dia kurang pun salah. Kalau kita nak ikut macam kita buka puasa tadi, ada sebahagian orang, dia perut dia dah okey dah. Tak lapar sangat, pukul 12 boleh makan. Kalau kita tahan tak buka puasa, aku tak apa pasal lapar ni. Aku ingat lepas isyak aku buka. Tak apa. Dia kata lagi lama kita tahan lagi banyak puasa. Oh, macam tu. Lagu tu tuan-tuan. Dah.
Pasal apa yang hang nak buka pukul 10? Hang buka pukul 7. Hang mungkin hang dapat 2 pahala. Aku buka pukul 10 mungkin dapat 5. Pasal aku lagi lama tahan daripada hang. Itu akal hang. Akal dah. Akal Nabi dah. Faham tak? Sebab itu, tuan-tuan tengok. Aisyah cerita, dakhala alaiha wa indaha imra'atun. Satu hari Nabi, annan nabiyya, Nabi masuk mai ke dalam rumah Aisyah. Isteri Nabi ni banyak isteri. Kan? Rumah Nabi pun sebelah masjid je. Masuk mai rumah Aisyah. Wa indaha imra'ah. Ada satu perempuan di sisi Aisyah. Ada perempuan lain. Nabi kata, man hadhihi? Siapa dia ni? Perempuan mana? Nabi tanya. Nabi tak kenal. Nabi ni, ni saya nak beritahu kat tuan-tuan. Tuan-tuan banyak duk jumpa orang kan. Nabi ni, dia manusia macam kita. Innama ana bashar. Mislukum. Sama macam kamu. Pasal tu Nabi dia tak tahu benda gaib. Dia tak tahu benda gaib. Betul tak? So kadang-kadang kita jumpa orang dia boleh tahu benda gaib. Nabi ni benda yang Allah habaq kat dia ya dia tahu. Tapi masyarakat Melayu kita ni sakan. Benda yang orang tak habaq pun dia boleh tahu. Pasal tu saya tak tahulah bomoh-bomoh ni semua bagi saya mengarut ya. Pagar rumah lah, apa pagar lah semua. Bagi saya tak tahu tuan-tuan. Ini satu lagi benda yang cuba nak memperbodohkan akal manusia. Barang hilang, pergi tanya Tok Bomoh. Dia tak motor saya hilang Tok Bomoh. Ish, bukan orang jauh ambil Boleh tak nak ambil balik Tok Bomoh? Lambat sehari. Kalau mai kemarin boleh ambil. Hari ni tak boleh ambil dah, dia pergi jauh lah. Tahu mana tu Tok Bomoh? Ish, nak habaq pun hang tak tahu. Duk mohon situ. Benda gaib. Qul la ya'lamul ghaib illa Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah. Sebab itu orang beriman ni dia tak percaya pada benda-benda yang karut ni. Jodoh, dia tilik nasib, tenung nasib, bintang. Kan? Ni yang sebahagian saya sebut ni pasal ramai muda-muda ni. Sagittarius lah, Gemini lah, Capricorn lah. Semua ada ramalan bintang sesuai tak sesuai dengan saya. Ini semua tahyul. Boleh ha? Dalam tahyul pun, hang bintang apa? Gemini. Oh, Gemini ni sesuai dengan aku. Tak boleh. Boleh. So Nabi tanya, man hadhihi? Siapa dia perempuan ni? Qalat hadhihi fulanatun tadhkuru min salatiha. Aisyah kata, oi perempuan ni ya Rasulullah, semayang kuat. Semayang kuat, rajin semayang. Semayang dia banyak. Bagus. Nabi kata apa? Ni Nabi kata. Mah. Nabi kata habaq ada cukup. Cukup. Alaikum bima tutiqun. Salatlah mengikut kemampuan kamu. Ni faham bagi elok Saya nak kena terang bagi elok Semayang mengikut kemampuan ni apa dia? Okey. Agama dia tak suruh kita melampau. Melampau ni maksudnya benda yang wajib, no compromise. Sekejap lagi duk dengar hadis ni, kawan dia kata, hang tak semayang lohok ke? Man? Mah? Oh, dia pergi buh untuk mah lagu Nabi. Mah apa pula? Nabi yang kata. Mayang takat mana larat. Aku duk berasa lohok ngasak aku tak larat. Bila yang hang larat, man? Subuh tadi pun aku tengok hantar lagi, aku tak larat lagi. Nabi yang kata. Kak Aisyah, itulah hang aku suruh pi hari tu ceramah, hang tak pi. Kalau hang pi pun hang jadi macam aku, mayang takat larat. Mayang lohok dua, tentu dia bagi salam dulu. Man, hang bagi salam dulu, Tok Imam tak bagi salam. Takat larat. Hang tak dengar hadis hari tu. Inilah masalah hang tak ikut hadis. Saya kena bagi faham tu tak, tidak jahanam saya. Pukul 3 dia buka puasa.
Mak dia tanya, Man, hal lepas balik ceramah APM hang buka puasa pukul 3. Tu dia, alamak, dah tua-tua pun tak mau mengaji. Ustaz Habang, apa-apa ibadat ni takat larat saja. Bukan saya kata, Nabi yang kata. Mak tak mau ikut Nabi ya? Saya pukul 3 tak larat, saya bukalah. Esok mungkin takat pukul 4. Esok kalau pukul 10 tak larat, pukul 10 buka. Mak oi. Nabi kata kat perempuan tu yang duduk tepi Aisyah, Mah, dia dengar mah tu ya. Betul ke pahaman macam tu? Oh, ini kena bagi betul. Zadan habis keluar saat lagi dia pergi bawa patua ni jahanam saya. Dia kata selama ni kita melampau. Kita tak larat pun kita gagah juga. Nabi marah tu. Dia ni memang kaki balok lah. Dengar pula hadis ni, dia punya macam orang mengantuk disurungkan bantai. Saya nak bagi tahu ini dalam soal perkara sunat. Kerana perkara sunat ini perkara yang Tuhan bagi keluasan. Dan kita tak boleh nak bagi sama tau. Dia tahan baca Quran berapa dah? Hang tengok aku baca. Tuan-tuan, sunat ni kita boleh pilih. Ada orang dia larat buat, ada orang dia tak larat buat. Sebab itu nama dia pun sunat. Kecuali yang sunat orang lelaki-lelaki tu tak boleh lah. Hang sunat ke tak? Sunat ya. Boleh pilih. Aku tak mau, sakit. Oh, yang tu jangan. Yang tu tak ada pilihan lah. Sunat yang khitan dia panggil. Bukan sunat, khitan. Tapi saya nak sebut apa? Saya nak sebutnya, kalau benda tu wajib, no kompromi. Tak ada tolak ansur. You mesti buat. Zuhur, Asar, Maghrib, puasa Ramadan apa semua ni, macam mana yang Nabi ajar, macam mana petunjuk Nabi, itu yang kita buat. Tapi di dalam soal apa? Sembahyang sunat. Satu orang saya pergi sembahyang pukul 3 pagi. Bukanlah nak habaq saya pergi pukul 3 pagi. Tapi itulah juga saya nak cerita. Okay. Sembahyang pukul 3 pagi. Sembahyang pukul 3 pagi ni tahajud. Kena lena lu maghrib tahajud. Ada satu cikgu pencin, umur dalam 70, 60, 70 macam tu. Dia pun mayang tepi saya. Saya ni pasal lena dah apa semua, bangkit fresh lah, mandi apa semua, kita pergi. Yang cikgu ni dia pun mayang. Khusyuk dia. Oh, baru saya tahu. Ini makna khusyuk. Sehingga saya tak rakam ya. Kau rakam viral kacau tu. Cikgu tu. Dia mayang tepi saya. Saya kata, sakan khusyuk. Duk gitu. Dia lena dalam semayang. Kesalahan syariah tu. Lena lah semayang. Sampai nak tertumui dah. Pasal gagah. Satu juzuk tuan-tuan. Bawa dia lama mayang. Pergi lah Masjid Alwi. Kalau nak try. Dia kata kat kawan dia, jom kita try tengok. Kawan dia kata, hang mayang asak dulu. Kena ayat tu pi berjalan menonong pasal Ramadan tu. Kawan tu pun bagilah can. Tiba rapat tu. Mayang tahajud asyak pun bagi salam bang maghrib. Yang ni dia panggil ekonomi. Itu ekonomi. Ada yang ambil ayat mayang muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Nampak tuan. Ekonomi lah. Boleh. Tu saya nak bagi tahu ni, Nabi kata kalau mengantuk tidur. Saat lagi dia pergi ambil hadis ni. Dia pergi tempek mayang subuh. Mak dia gerak bangkit Mina. Tu dia lah mak tak baca hadis. Nabi kata kalau kita mengantuk, kita tidur dulu. Pukul berapa yang hang tak mengantuk? Saya ingat pukul 11.30 hari saya bangkit dalam mayang subuh. Tu kurang dah sikit mengantuk. Tu dia. So kita kena bagi faham hadis ni, kali baca sebarangan dia kena faham elok. So Nabi kata apa? Alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu. Allah Ta'ala ni dia tak jemu nak bagi pahala, tapi dia bimbang apa? Dia bimbang hampa tu yang jemu. Sebab itu bila kita buat, kita kena ada peringkat. Jangan terus terkejut tergempak. Dengar ceramah, mai semangat, tu dia semayang. Zuhur, kalau ikut yang betul, dia ada 12 rakaat. 4 sebelum, 4 lohor, 4 akhir.
Tahu tak? 4 qabliyah, 4 ba'diyah. Tengah-tengah dia luhur 4, 12. Dia baru duk belajar sembahyang luhur. Kita pergi habang. Dia yang betulnya 12. Kawan baru duk sembahyang luhur. Tu pun tanya, luhur dengan maghrib yang mana 3 tau? Maghrib 3, luhur 4. Aku duk confuse, keliru. Tiba-tiba kita main habang. Sunnahnya 12. Dia 4-3 pun duk keliru lagi. 12. Mayang 12 hari Isnin. Isnin pula lah. Mayang pula. Faham tak? Macam sedekah tadi, duk tabung sedekah. Kan, tabung habis dah. Kan? Kalau kita ceramah, saya boleh ceramah tajuk sedekah ni kan. Sat lagi tuan-tuan dengar saya ceramah, seluk habis. Seluk habis, kan? Habis semua bubuh dalam tabung tu. Balik tolak motor. Contohnya pasal apa? Tolak motor. Habis dik nak buh minyak tak ada. Hampir buat sedekah semua. Bagus. Dulu anak orang kaya. Lepas sedekah habis cerah. Kan? Pasal tu duk peringat je orang kampung ni takut dia pergi jolok tabung haji, cerah apa semua, tengok-tengok duk tepi tabung haji. Mula masuk tabung haji, dia tengok map pula duk depan tabung haji. Dia jual tisu. Awak pakcik, sedekah habis. Agama tak ajak. Agama tak bagi melampau. Dan jangan sampai tak bagi langsung. Ini tolak tabung tu. Dia senyum. Senyum tu kan sedekah. Agama tak bagi melampau. Tak. Be fair. Be fair. Adil lah. Allah Ta'ala tak jemu. Kita yang jemu. Pasal tu tuan-tuan tengok. Pakat dah jemu dah. Awal 10 yang pertama, 2-3 hari yang pertama tu. Kira nak cabut tiang masjid tak luar. Pasal penuh. Kacau tiang ni. Mai yang 10 nak habis ni. Kena pergi pacak tiang bagi lebih. Nak rapat sah. Orang tak ada. Dia kena tambah tiang lagi ni. Kita faham tak? Saya bukan kata di sini ni, di mana-mana saja. Sebab itu agama, dia ada peringkat dia. Mu'allah baru masuk Islam. Mu'allah baru masuk Islam. Ini mu'allah baru masuk Islam. Hang betul yang nak masuk Islam. Pasal apa? Hang masuk kami kerak bawah, hang keluar kami kerak atas. Tu dia kata masuk duk kira kerak dah. Pasal tu dulu kita punya teruk lah, kita punya majalah-majalah kita. Orang tak semayang jadi pari. Orang tak puasa jadi Godzilla. Macam-macam. Mati kembang perut. Orang bukan Islam, sebahagiannya tak masuk Islam, kita terkejut tu. Dia kata tak semayang jadi pari tu. Macam baru sekali beli nombor ekor, mati terus jadi beruang. Dia kata saya yang tukar ekor ni kalau mati jadi apa tu? Tak masuk Islam. Dia punya imajinasi, benda yang Nabi tak kata, benda yang Abu Lahab punya tak tahu jahat manusia, mati jadi orang juga. Tak ada pula sahabat kata tu dia Abu Lahab mati jadi ikan pari. Mati Abu Jahal tu dia mati jadi singa. Tak ada, mati jadi orang. Makna kata kita punya orang ni lagi teruk pada Abu Lahab. Abu Lahab kalau boleh kata tu dia mati jadi macam-macam. Apa ni agama dia benda-benda yang nonsense. Karut ini bukan agama. Pasal itu tuan-tuan kena pilih agama ni ilmu hujah. Pasal kita hamba Tuhan, bukan hamba nafsu. Agama based on fact, fakta. Baik, tadi tahu mana? So Nabi kata wa kana ahabbud din ilaihi ma dawam sahibuhu alaih. Hadis Bukhari Muslim. Sebaik-baik amalan itu ialah amalan yang dawam, konsisten, walaupun sedikit. Aisyah kata ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Tuhan suka sedikit tetapi berterusan. Pasal itu Nabi kata la takun mithla fulan. Jangan jadi seperti lelaki ini. Dia bangkit salat satu malam, lepas tu dia tak bangkit dah semayang tiap-tiap malam. Nabi kata jangan jadi perangai lagu dia. Dia bangkit tibai 36 rakaat, lepas tu tuang terus. Nabi tak mau. Pasal itu tengok kita pun buat kelas macam ni. Bagus. Kalau buat hari-hari tuan-tuan, saya dengan mikrofon ni yang pasal ramai ni, pasal kita buat sebulan sekali.
Kalau nak bagi lagi ramai, tuan pengarah yang setia, ialah kita buat setahun sekali. Setahun sekali. Kita buat setahun sekali. Setahun sekali ramai lah kan. Macam raya. Raya orang syok pasal setahun sekali. Cuba tiap-tiap hari raya. Tiap-tiap hari raya. Isnin raya, Selasa raya. Tak cari dah baju kita. Tak ada feel lah. Tapi setahun sekali. Nampak tak? Pasal tu yang mereka pun semayang setahun. Aku kalau semayang hari-hari tak khusyuk. Tapi aku bila main semayang raya setahun sekali, aku khusyuk. Nampak tak? Nampak? Kalau tak faham lagi, tak tahulah kan. Dia pergi sengap, siap, duka, tanu. Kan? Baik. Ni satu lagi. Ni saya kena baca agak, tuan-tuan. Takut tuan-tuan melampau. Pasal kalau kita melampau, kita tak akan boleh istiqamah. Ni satu cerita daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik kata, satu hari Nabi SAW dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Nabi masuk masjid Nabi. Fa idza hablun mamdudun baina sariyatain. Nabi masuklah masjid, Nabi nampak ada satu tali yang terbentang di antara dua tiang. Tali itu ikat. Kan? Tali ikat. Lepas tu bila Nabi masuk, faqala, nampak ada tali itu ikat ni di tiang. Ma hadha hablun. Tali apa ni? Duk ikat di tiang ni, tali apa? Tuan-tuan, bisa dengar cerita Abu Darda. Abu Darda ni, bini dia pergi mengadu dekat Salman Al-Farisi. Kata Abu Darda ni semayang sampai tak mau leno. Puasa sampai kira tak puasa, sampai tak cara ke bini ni. Selalu yang orang duk report kat kita apa dia? Dia pergi report bini dia, laki dia semayang tak berhenti. Yang duk main mesej kat kita, WhatsApp kita, laki yang tak semayang ni. Kira hebat laki dia. Tapi bila Salman pergi, Salman tegur. Salman kata apa? Salman kata, Abu Darda, tidur. Sekejap lagi aku gerak amangkit. Tidur lu, saya aku gerak. Dia tak mau tidur nak sembahyang, tuan-tuan. Tuan-tuan macam mana dengan saya? Kita tidur tak mau sembahyang. Dia sembahyang tak mau tidur. Jauh benar kita dengan Abu Darda. Lepas tu Abu Darda, sebelum Salman balik, Salman pada bagi satu kata-kata kat dia. Salman kata, Abu Darda, dengan Allah kita ada benda kena buat. Wa inna li rabbika alayka haqqa. Semayang ni hak Tuhan, kita kena semayang. Wa inna li nafsika alayka haqqa. Diri hang pun ada juga hak kita. Sebab itu agama ni dia ada, tahu tak, agama ni dia ada masa dia. Ada time dia. Tengok macam cerita Hanzalah. Dia duduk dengan Nabi, dia dengar khusyuk. Bila dia balik kat keluarga dia, dia seronok. Dia kata, aku ni munafik dah. Tadi aku jadi warak, yang ni aku jadi. Nabi kata, sa'ah. Masa, ada masa. Tuan-tuan, hari raya, sedih kan seronok? Hari raya orang seronok. Ini orang ajak, Man, jom pergi beraya. Tu dia lah hampa, tak ingat ke mati. Seronok. Orang tanya, Man, tak makan kuih samprik tu, tak makan ketupat. Makan apa? Fikir mati tu. Kita yang dah buka balang pun tutup balik, ingat mati. Takut. Kan? Yang potong, yang duk buka ketupat, balut balik. Sengah-sengah orang tua-tua bila dia main mengaji, dia semangat. Cucu dia ajak main. Main apa? Tua nak mati dah tu. Dia tengah neraka. Oh, sengap. Cucu pun daripada main latu-latu, tukar. Subhanallah. Latu-latu jadi zikir semua. Betul ke macam agama begitu rigid seperti itu? Tak. Agama ada time dia. Salat, kita salat. Majlis agama, ilmu, kita belajar. Raya, hari kita seronok, hari kita bergembira. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Membesarkan Allah, bergembira. Pasal itu hari raya orang tak teriak. Hari raya kita tak buat benda-benda yang sedih. Hari raya hari happening, hari seronok. Ini hari raya tu. Itu bukan raya. Itu hari kematian.
Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan semua dengan ni baju raya ni, sebahagian ni baju raya dengan sampin apa, dengan ceria. Assalamualaikum, selamat hari raya. Tengok dia duduk teriak. Kita pun tok buang sampin. Buang seluruh ya sampin. Assalamualaikum. Ada kematian apa? Tak ada. Pasal itu tak bukanlah tak boleh ziarah kubur pada hari raya. Boleh ziarah kubur pada hari raya. Hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari cuti umum pun boleh lah. Tapi agama dia ada masa dia. Yang dah mati-mati yang kita pergi nak abang apa? Ini raya, mi buat ketupat, samprik pun ada. Tapi nak buat jana tak boleh makan. Tak apa suruh mati awal sangat. Kuih yang bapak suka, kuih sepik pun kami buat. Tak apalah, kami makanlah dulu. Bapak kata kalau nak abang tu pergi balik. Agama bukan begitu. Agama bukan. Agama ni fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Agama itu Allah jadikan sesuai dengan fitrah manusia. Ada waktu salatnya, ada waktu berkeluarganya, ada waktu untuk diri sendiri, ada healing. Jaga dia ada healing, satu lagi healing. Neraka. Duit healing sangat. Baik, okey. So Nabi tanya, "Ma hadha habl?" Tali apa ni? Qalu, sahabat kata, "Hablun li Zainab, fa idza fatarat ta'allaqat bih." Tali ni tali Zainab. Dia buat apa? Dia ikat di pinggang dia. Dahsyat tuan-tuan. Lepas ni tuan-tuan pergi masjid Seriak ke, masjid Kangak, tengok tali berceragah. Kita duk ingatkan tali bertahan awam ya. Tali dalam masjid berceragah. Tali apa ni? Tali nak ikat. Zainab ni fatarat ta'allaq. Bila dia mengantuk, dia tak larat, dia ikat tali tu supaya tali tu rentak dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpalah di masjid Kangak, pipi tengok kawan tu duk ikat penuh tali, kan? Elok nak mengantuk, tali rentak dia. Tuan-tuan akan kata apa? Syurga manalah dia nak masuk. Syurga tu confirm dah, syurga manalah. Ish, dahsyat. Bukan dahsyat tuan-tuan. Yang ni dia panggil melampau. Tengok Nabi kata apa? Ni Nabi kata tu, saya terjemah awal dah tadi ni pasal tuan-tuan takut. Nabi kata apa? Nabi kata liusalli ahadukum nasyatah, semayang takat larat. Fa idza fatara, apabila mengantuk letih, falyarqud, pi tidur dulu. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Saat lagi kalau hampa mayang juga waktu mengantuk, hampa nak minta ampun, hampa pergi duduk minta masuk neraka ataupun minta silap kata lah. Pasal apa? Orang mengantuk ni dia tak ketahuan. Nampak tak? Nabi suruh hello. Kalau kita masuk-masuk tengok tali, tanya bini, tali apa ni? Tak, bini kita nama, tali apa ni Mariam? Tali apa ni Yam? Tali saya nak ikat semayang abang weh, kalau saya mengantuk, tali ni yang bagi saya jaga. Tak apa, sekali lagi aku pergi beli lagi 6 tali bagi kan. Nak bagi dia semayang lagi lah kan. Bagus. Tapi Nabi suruh potong buang tali itu. Nabi kata, "Hello, tetah buang. Mayang kalau larat betul tidur." Agama. So kalau kita boleh buat macam ni tuan-tuan, barulah dia menghasilkan konsistensi. Dia menghasilkan istiqamah. Boleh? Okey. Satu lagi yang agama juga ajar untuk kita jangan melampau. Dan di dalam ayat ini, rukun yang kedua ialah jangan cenderung kepada orang yang zalim. Orang yang zalim ni kalau kita nak bahas panjang lah. Tapi zalim ni dia merujuk kepada meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Kasut di kaki, itu adil. Kan? Apa lagi? Banyak benda yang kalau kita tak letak pada tempatnya, dia panggil zalim. Dan zalim ni salah satu benda yang paling besar apa dia? Dosa kita tu zalim. Pasal itu bila kita baca doa Nabi Adam, Rabbana zalamna, ya Allah kami zalim pada diri kami. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zalim itu artinya kita aniaya diri kita sendiri. Don't blame. Jangan kita troubleshoot, tuduh orang. Ni aku masuk neraka setan ni. Ni aku masuk neraka pasal hang ni. No, kita yang memilih benda tu. Kita ada pilihan. Tuan-tuan, saya dan tuan-tuan ada pilihan tak? Ada. Tuan-tuan mai pagi ni pakai baju ni. Pilih ke tak pilih? Sedang
Baju apa aku pakai ni? Seluar. Tengok-tengok dia pakai seluar, tak pakai kain. Pasal apa pakai seluar? Aku pun tak tahu, tengok-tengok aku pakai seluar. Tadi buka almari kan, nak ambil kalah merah ke kalah hijau, ambil kalah merah ke kalah hijau kan. Itu artinya kita ada pilihan. Nak tak puasa boleh. Sekali lagi tuan-tuan masuk dalam bilik-bilik mana-mana kan, beli nasi kandang, beli teh air apa semua. Makan. Lepas tu keluar. Ni panas tuan. Ni panas. Panas tuan. Dahsyat ni puasa. Dalam duduk panas tuan dia berlohak. Tuan kata dalca sok tadi duk bau lagi ni. Tak habang yang nak apa dah. Pasal tu puasa ni hebat. Dia mengajar integriti. Jujur. Kenapa? Kerana kita bisa saja berbohong. Ni, kita buat majlis buka puasa. APM buat majlis buka puasa. Orang lelaki-lelaki semua puasa. Sahih dah. Orang perempuan memang mereka uzur kan. Tapi kita tak tahu. Mai duk bulan-bulan puasa. Takkan nak abang. Tuan, saya tak puasa ni. Tak, benda haid. Benda haid ni benda kita tak tahu. Tapi semua orang mai kita kata berpuasa. Yang laki-laki pun toh kenyang 3-4 kali dah, duk mai tak larat. Lambat lagi dah berbuka. Tak apa, itu urusan you. Pasal itu Allah kata as-siyamul li. Puasa itu dia dengan aku. Kerana apa? Kerana bila satu orang puasa, dia tak buat kerana orang, dia buat kerana Tuhan. Balik rumah buka peti punya banyak makanan. Sampai bergolek, jatuh sampai nak tutup tu. Okey, hang pegang satu. Okey, tutup. Dia punya peti air dia kena pegang luar boleh tutup. Punya banyak makanan. Tapi pasal apa dia tak makan? Siapa nak pergi tangkap dia? Jabat agama pun tak larat nak pergi tangkap. Ketuk pintu. Buka. Puasa. Saya ingat cirik yang pejabat agama tu. Nak pergi duk ketuk pintu. Berapa puluh ribu pintu nak ketuk. Awak dengan Tuhan, awak fikir sendirilah. Demikian agama. Saya rasa cukup dulu sekadar itu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat. Kalau tuan-tuan ada soalan, dipersilakan. Tuan-tuan boleh balik tengok. Banyak soalan. Depa semua ni tuan-tuan saya boleh tak jawab pasal apa? Semua ni telah tulis kepada mufti. Bukan tulis kepada saya. Oleh kerana saya mengganti, jadi pengganti ni ada hak nak jawab ataupun ada hak tak jawab. Okey. Jadi kalau saya kata soalan mufti ke, saya tak jawablah. Sakan-sakan ni soalan tu. Soalan tuan-tuan semua boleh buat tesis. Tengok soalan. Apakah pandangan Ustaz tentang amalan mencedok berlainan mazhab, di manakah ilmu agama sendiri yang tidak lengkap? Oh, dahsyat ni. Ilmu sendiri tak lengkap, tak ikut mazhab. Saya jawab sikit lah. Saya pun tak mau jawab, tapi saya jawab sikit lah. Pertama tuan-tuan, mazhab ni ialah pendapat-pendapat di kalangan ulama ahli sunnah. Mazhab ni artinya tempat pergi. Zahaba, yazhabu, mazhab. Mazhab ni secara mudahnya mazhab ni lah pandangan, pendapat. Sebab itu orang awam ni apa dia mazhab dia? Tuan-tuan, mazhab tuan-tuan apa dia? Ni. Sudah. Jawab banyak pun bayang tak kat tu juga. Apa bulan-bulan puasa cakap macam tu? Astagfirullah. Saja nak bagi tak mengantuk. Saya tak tanya bayaran lah. Saja tak bagi mengantuk. Kan? Kecuali kalau dia kata satu soalan 10, saya jawab semua. Okey. Okay, baik. Tak mana tadi bulan puasa tak boleh kurangkan gelak tuan-tuan. Yang ustaz pun bagi mula gelak pasal apa? Astagfirullah. Okey. Mazhab ni dia pendapat. Sebab tu tuan-tuan, mazhab tuan-tuan ialah mazhab orang yang tuan-tuan tanya. Jumpa satu orang ustaz. Ustaz, apa hukum dia? Ustaz tu menjawab. Mazhab tuan-tuan siapa dia? Mazhab tuan-tuan ialah mazhab ustaz tu lah. Pasal itu mazhabul awam, mazhabul mufti. Mazhab orang awam ni mazhab mufti. Mufti tu orang yang dia tanya pendapat tu. Kalau dia paling ni mazhab mufti kita lah. Okey tuan-tuan. Kalaulah satu orang dia mazhab Hanafi, satu orang lagi mazhab Syafi'i, apa masalah? Ada ini masalah macam mana? Sebab nombor satu, keseluruhan mazhab ini adalah ahli sunnah. Itu dulu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, semua ni ahli sunnah. Dia ada satu lagi mazhab Kediri.
Mazhab faham ke diri. Ini terkeluar. Kan? Okey, saya bagi tahu. Mazhab ni pendapat. So kita, kalau kita tanya pada satu orang ustaz, dia membagi satu hujah, pandangan, kita dengar dalil dia, kita rasa pandangan itu kuat, ada sandaran, kita pun amal, ikut. Dari sudut kita lepas. Pasal apa? Pasal kita dah tanya. Kita dah tanya. Tugas kita ialah tanya. Ustaz, kalau saya tersilap makan sok, saya duk ingatkan tak bang subuh lagi, rupa-rupanya dah bang lohok dah saya makan. Ui, sakan Dia ada tanya ustaz tu pun jawab hujah-hujah, dia kata okey ustaz, saya ikut ustaz. Selesai. Fasalu ahla. Tapi artinya dia tanya itu berdasarkan apa? Orang yang dia yakin ilmu dia, ada kepercayaannya. Kan pasal itu orang kita dia tak payah keliru. Contoh saya bagi banyak contoh kita dalam kehidupan kita. Mazhab Al-Imam Syafi'i, ada pandangan-pandangan dia yang sebahagiannya kita tak ikut pun. Kita tak ikut. Seperti contoh membayar zakat fitrah di dalam duit. Itu ialah mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i dia kata kena bayar dengan qutul balad, makanan asasi, kena bawa berah. Contoh kena bayar pakai berah, tak sah bayar pakai duit. Sekarang tuan bayar pakai duit. Online pula lagi tu. Mazhab apa tu online? Okey, sebut pasal online. Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, jual beli kena taradin bainakum, kena redha meredai. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia kata saya jual, saya beli, saya jual, saya beli, sah pasal ada akad redha. Macam mana nak tahu kata dia redha? Dia kata jual, kawan tu beli. Pasal tu kita tak boleh paksa. Pasal tu cedok-cedok yang tuan-tuan duk tengok TikTok tu tak boleh. Pasal apa? Pasal dia ada unsur paksaan, unsur ketidakpastian. Kita nak beli ni bukan boleh macam Piramli. Ini ubat gigi satu, ini ubat gigi dua, ini ubat gigi, kena beli. Tak ada paksaan. So macam mana mazhab Syafi'i kata? Mazhab Syafi'i kata saya jual, awak beli. Tuan-tuan, kalau kita di setengah tempat, tuan-tuan sebut tak saya jual, saya beli? Tak sebut. Tuan-tuan beli lauk-lauk apa semua, Allah, patah balik. Pasal apa abang? Tak habang kata saya beli tadi. Akal dah bayar duit dah. Bukan takat bayar duit, tekan lagi nombor apa semua, approve lagi apa semua, tak beli lagi. Nah, tambah belilah ni macam online tu, mesin online tu. Jenuh kita nak setting, saya jual, saya beli. Kan? Sebagai anggota APM selalu terlibat dengan operasi di luar negeri dan tidak tentu hari bertugas. Bagaimanakah salat jamak dilaksanakan? Okey, pertama tuan-tuan, kita kena faham, fatwa polis pun dah ada dah. Pertama, dia ada 3 jamak. Jamak takdim, jamak takhir dan satu lagi kalau pening sangat, jamak takyah. Okey. Pertama, dia bukan jamak tau, dia qasar. Sebab musafir dia qasar. Satu orang boleh jamak tapi tak tentu lagi boleh qasar. Tapi orang yang dah boleh qasar, of course dia boleh jamak. Sebab jamak ni many causes, dia ada banyak sebab. Contoh sakit boleh jamak. Dalam mazhab Syafi'i, hujan boleh jamak. Oh, dia salah faham. Hujan saja dia jamak. Ni jamak orang pergi masjid tu. Katalah kawan kita pergi masjid. Pergi masjid mayam maghrib. Hujan turun. Depa boleh jamak terus. Isyak balik tak payah pergi dah. Faham tak? Tapi kena di masjid lah. Kalau di rumah hujan minum oi. Jamak. Jamak apa abang? Oi, kita akan keluar pergi mana? Nampak? Boleh faham ah? Okey, baik. Berikutnya qasar. Dia kata saya luar negeri, boleh tak saya qasar? Of course dia boleh qasar. Isunya tak tentu berapa hari. Bagaimana salat jamak dilaksanakan? Qasar. Okey. Qasar ni tuan-tuan akan jumpa 2 perbincangan besar. 2 isu besar. Satu isu jarak. Berapa jarak kita boleh mula qasar? Artinya jarak jauh mana kita boleh qasar? Masyhurnya pandangan yang major, banyak pendapat tuan-tuan, tapi yang masyhurnya 92 kilometer. Jangan silap air bulan.
kita boleh jamak dah minah weh. Dia abang kat bini dia, awak dah lebih 2 koloh. Minah kata 2 koloh. 2 koloh ni bukan air abang weh. Itulah tu hak yang 2 apa tu? 2 marhala. Aku nak kata hak tu lah, aku tersilap. 2 marhala. 2 marhala ni 90 km. Artinya kalau perjalanan kita lebih daripada 2 marhala. Artinya kalau kita nak pergi Penang, contoh Penang lah. Kita boleh qasar. Nak pergi mana man? Jitra. Pergi cari kasut di Yawata. Orang tak pergi carut di Yawata. Aman tu. Al-Ustaz tak apa pergi Al-Ustaz. Tak cukup 90? Cukup tak? Tak cukup. Jadi kalau ikut kaul ni, tak boleh. Faham tak? Okey. Tapi ada ustaz, saya jumpa kawan saya, dia pergi Jitra, dia jamak dah. Qasar dah. Geng mana pula tu? Yang ni tuan-tuan, dia ada pandangan lain. Yang mengatakan jarak yang dianggap pada adatnya jauh. Dia tak letak limit. Dia tak letak 90, 80, 70. Dia letak apa? Dia letak pada adat urufnya perjalanan tu jauh. Perjalanan itu dianggap musafir pada adatnya. Duk kangak pi arau jauh tak? Dia abang kat bini dia, hang duk elok-elok nah. Jaga anak kita elok-elok. Awak abang aku nak musafir ni. Abang nak pergi mana ni? Aku nak pergi simak arau. Allah. Duk Kubang Gajah. Nya pesan tu macam nak pergi nu kutub utara tu. Nak pergi simak. Nak bini dia tanya, abang nak balik bila beberapa purnama pula abang nak balik. Artinya yang ni pada adatnya. Tapi kalau kita adat, mungkin sebahagiannya Jitra tu sudah dianggap jauh. Al-Ustaz tu sudah dianggap jauh. Langkawi tu sudah dianggap merentah lautan. So benda ni benda khilaf. Saya penin lah. Kalau tak mau penin, ambil yang 90 km. Tapi kalau orang lain, kita tak bolehlah kata dia sesat. Kerana itu juga pandangan. Baik. Okey. Itu pertama isu jarak. Isu yang kedua, berapa hari? Ada setengah pendapat, dia tak limitkan hari. Selama mana satu orang itu tidak ada niat untuk duduk di situ, maka dia boleh jamak dan qasar. Sehinggalah dia balik ke kampung dia. Faham? Dia tak letak bilangan hari. Setengah mazhab, umpamanya mazhab Syafi'i, dia letak 3 hari itu pun kelabu asap. Tahu maksud 3 hari itu macam mana? Saya tanya, Man, nak pergi KL berapa hari? Aku nak pergi hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat aku balik lah. Berapa hari dia pergi? Berapa hari? Dia bertolak hari Isnin. Dia duduk sana Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu dia balik-balik. Ikut mazhab Syafi'i, dia tidak boleh jamak qasar the whole trip tu. Pasal apa? Kerana mazhab Syafi'i kata seseorang itu dianggap musafir kalau dia duduk di satu tempat hanya 3 hari. Man duduk berapa hari? 4 hari. Bila man duduk di satu tempat 4 hari, man dianggap seorang yang bukan lagi musafir. Tapi kita duk faham guna. Itu tu saya kata mazhab Kediri. Bukan mazhab Syafi'i pun. Mazhab Syafi'i ni bukan mazhab hang Kediri. Dia pergi Isnin, Selasa, Rabu, dia qasar, jamak. Hari Khamis, hari keempat dah. Pasal apa? Pasal dah lebih 3 hari. No! 4 hari tak boleh. Kalau nak boleh pun Isnin, Selasa, Rabu. Kalau dia pergi 3 hari, dia boleh. Kalau dia pergi 5 hari, 6 hari, 7 hari, duduk di situ, dari hari pertama tak boleh. Pasal dia dah dianggap duduk di situ. Faham tak? Mulalah dia tanya, okey Ustaz, okey, saya faham. Ada tak mazhab lain? Ada tak? Kita kan Islam tu luas. Semua mazhab ni okey. Ada tak yang kata berapa hari pun tak apa? Ada. Saya rasa yang tu kuat. Tu dia. Hang tak dengar lagi hujung, hang kata kuat dah. Kuat. Pasal apa? Pasal kena kan? Tak boleh lah macam tu kan? Adakah menerima daripada hospital kerana masalah kesihatan menyebabkan apa dia ni ya? Adakah menerima dari hospital kerana sesuatu masalah kesihatan menyebabkan batal puasa? Menerima apa dia tak tulis di sini. Tuan-tuan, puasa kita ni payah nak batal. Melainkan tuan-tuan pi hospital, pi makan jarum tu, pi makan gunting tu. Mana gunting saya? Lambat sangat makan dulu, batal. Lepas tu dia berkata korek tak hidung batal tak? Korek tak hidung ni ada 2. Satu batal, satu tak batal. Tak batal kalau dia korek-korek dia buang.
Satu lagi batal kena kuat-kuat. Orang tanya mana tak hidung hang? Lambat aku makan dulu. Itu batal. Faham tak? Batal pasal apa? Batal bukan pasal korek, pasal makan. Pak, kita pi cucuk. Dia bukan makan, cucuk tak batal. Pam, bukan makan tak batal, melainkan dia pam. Mana dia pam hang? Tertelan mak batal. Yang ni saya ingat bukan takat batal, pi terus. Ingat. Dah faham? So batal tak apa? Batal ialah makan, minum dan bersetubuh. Gila, murtad. Celah mana nak gila Buat gila tak ci. Buat gila tak ci. Gila ni. Murtad celah mana nak murtad? Supaya nak batal. Kan? Pasal tu satu pesakit jantung tanya, saya ni sakit jantung, ubat bawah lidah batal tak? Saya kata tak batal pasal dia tak masuk, dia tak makan tau. Dia ubat tu dia masuk dalam saluran darah. Tapi kalau tuan-tuan pergi letak coklat strepsil, letak bawah lidah. Ustaz kata letak bawah lidah tak apa, jangan makan. Yang tu dia bukan masuk saluran darah, dia tu masuk saluran perut. Batal lah. Doktor bagi ubat antibiotik. Doktor ni pun semua bulan puasa dia nak bagi. Bulan lain tak mau bagi. Doktor bagi ubat antibiotik dah wajib makan 3 kali sehari. Bagaimanakah nak berpuasa? Dia dah jawab dah. Dia tanya kita, wajib. Takkan wajib kena puasa. Artinya dia wajib 3 kali sehari. Wajib makan. Kena makan lah, kalau tidak dia mati. Siapa nak pakai baju raya dia? Faham tak? Kalau doktor kata you kena makan, artinya you tak boleh apa? Faman kana minkum maridan aw ala, siapa yang sakit boleh kan ganti. Habang kat doktor berapa hari nak makan? 5 hari. Tak ada yang 10 hari. Yang ni Ini soalan mufti, panjang cerita tuan-tuan. Apakah keberkatan sahur? Soalan macam ni baguslah. Apakah keberkatan sahur? Sahur ni berkat. Apa maksud keberkatan sahur? Sahur ni pertama, apa makna berkat? Berkat ni, Nabi kata ta'amul ithnain yakfi thalathah. Ta'amul arba'ah yakfi samaniah. Lebih kurang macam itulah. Nabi kata makanan yang 2 orang, ta'amul wahid yakfi ithnain. Berkat ni makanan yang seorang, portion dia seorang boleh makan cukup untuk 2 orang. Makanan yang 2 orang boleh makan cukup untuk 3 orang, cukup untuk 4 orang. Yakfi arba'ah, cukup untuk 4. Itu bersikit tapi cukup. Tuan-tuan nampak? Babi dia beranak banyak ke sikit? Banyak. Tapi kita duk nampak duk kangang. Babi ni. Tak nampak apa dia dah? Banyak tapi tak nampak. Lembu sikit tapi berapa orang dah belah lembu? Nampak? Pasal saya nak abang contoh tu lah. Faham pi lah kan? Tak masuk pi lah kan? So nak abang berkat ni sikit tapi berkat. Contoh macam tuan-tuan, hubungan kita rasa berkat lah. Pasal apa? Lama dah kita duk bercinta ni. Yang tu confirm tak berkat lah. Hampa bercinta, bukan kahwin. Faham tak? Okey, lepas tu dia you tolong kerak lah air bangkit sahur, baru berkat. Pok dia pun dia tak kerak. Okey, apa soalan dia berkat sahur ni apa? Okey, tuan-tuan makan sahur banyak ke sikit? Ada orang makan banyak. Dia kata aku bagi tadi, ya Allah, 2 pinggan sahur. Kita pun tengok atas bawah. Hang ni orang ke apa? Sok mana orang makan banyak, betul tak? Tapi tuan-tuan bayang tengok. Saya nak bagi cerita mudah ya. Nabi kata tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Pasal apa? Tuan-tuan makan sikit tapi tuan-tuan boleh tahan sampai pukul 7. Makan kurma sebiji je. Minum air sikit je. Ada setengah tu makan roti sekeping tapi dia boleh tahan sampai pukul. Nampak tu berkat tu. Berkat tu panjanglah cerita, banyaklah kita nak bahas. Tapi tuan-tuan, memang keberkatan ni kita tak boleh nak cerita ke orang. Orang yang feel je rasa.
Salah satu cara nak berkat macam mana? Kena berkongsi. Satu orang sahabat dia mai tanya dekat Rasulullah, saya makan tak kenyang. Rasulullah kata, hang baca bismillah tak? Baca, fala'allakum taftariqun. Boleh jadi hang makan seorang-seorang. Ya, betul. Makan fajtami'u, makan ni share, makan kongsi, bukan makan lantalam. Orang kita salah faham. Dia kata makan lantalam tu sunnah. Sunnah apa hang makan talam seorang? Dia beli talam banyak-banyak, dia makan seorang. Awak abang kita makan lantalam ni, bini dia satu talam, dia satu talam, anak dia satu talam, semua makan seorang talam. Awak kita makan lantalam, baba, ini sunnah. Sunnah tu bukan talam tu, talam bunga-bunga hang tu pun tak ada zaman Nabi lagi. Sunnahnya apa? Makan dalam apa pun itu bukan isunya, makan berjamaah. Tuan-tuan makan sikit, share ramai-ramai. Pasal tu kalau tak puasa ajak 2-3 orang lagi. Baru berkat. Jangan makan asyik anak seorang-seorang. Dia kata, pasal apa hang ajak aku tak puasa sama? Ustaz abang kata kalau aku makan seorang tak berkat, hang kena tolonglah bagi berkat. Aku pun kalau ikut nak puasa tapi dah hang ajak suruh bagi berkat. So faham berkat lah. Seakan soalan. Orang buat bendang, petani, dia tak berpuasa dalam bulan Ramadan kerana dia kerja buat bendang. Dia tuan-tuan ada bab. Saya tak tahulah buat bendang, saya tak pernah buat bendang. Cuma saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, sebutir beras tu adalah setitik puluh petani. Saya nak ceritanya apa? Saya nak ceritanya ada bab bekerja berat yang dibolehkan berbuka puasa. Cuma berat tak berat tu kita kena tengok lah. Kalau berat tuan-tuan, Allah, saya pun balik lagi kena ayat segelas. Bini tanya pasal minum, beratlah ceramah tadi. Kalau duk kira berat, semua berat kan? So nak tahu berat tak berat tu kita kena bincang panjang lah. Cuma bendang ni saya tak tahu kan? Bendang ni saya tak tahu. Cuma saya nak bagi tahu ada tajuk boleh buka puasa bagi orang yang kerja berat. Apa hukum tindik hidung? Apa hukum tindik hidung ni? Apa hukum pakai inai? Pertama, inai ni, saya jawab inai dulu. Pertama, inai ni apa dia? Inai ialah perhiasan wanita. Jadi wanita boleh pakai, no problem. Cuma tang laki-laki ni khilaf di kalangan para ulama. Boleh tak orang laki-laki pakai inai? Sebab dia ialah perhiasan wanita. Dan laki-laki ni tak boleh menyerupai wanita, supaya dia kena bagi berbeza sikit jantan dengan perempuan. Dia tak bolehlah beg jantan sama dengan beg perempuan. Sampai pergi ambil beg ayah, dia sampai mana satu beg ayah, mana satu beg mak pasal tu orang lelaki pakai kain batik, orang lelaki pakai kain pelekat, perempuan pakai kain batik. Nak bagi beza. Jadi kalau orang lelaki pakai, orang tengok dia macam orang perempuan, haram. La'anallah ar-rijal musyabbihina bin nisa wan nisa musyabbihati bir rijal. Allah laknat laki yang tiru perempuan, perempuan yang tiru laki. So inai ni perhiasan wanita. Laki-laki boleh pakai, tak boleh pakai, ada khilaf. Cuma saya nasihatkan orang laki-laki pakailah benda lain, banyak lagi duit ada. Apakah hukum tindik hidung? Tindik hidung ni dia termasuk di dalam perbuatan yang boleh merosakkan tubuh badan kita dan boleh memudaratkan diri kita. Subang boleh pakai, tapi tang hidung ni saya ingat dia bukan perhiasan wanita-wanita yang baik. Selain daripada kita tak boleh menyerupai lelaki, kita tak boleh menyerupai kebiasaan wanita yang tak baik. Jadi saya ingat tindik hidung ni dia menyerupai juga amalan sebahagian budaya yang bukan Islam. Jadi elakkanlah tindik tempat yang dibenarkan sahaja. Apakah tip rumah tangga bahagia untuk pasangan baru berkahwin? Tengok soalan bulan puasa ni. Rumah tangga bahagia. Dia tuan-tuan, Nabi ajak mudah ya. Nabi kata kalau kamu benci, Nabi bagi tip ni, Nabi bagi. Tak payah duk teruk-teruk pergi masuk kursus-kursus mahal-mahal banyak motivasi apa semua. Yang bagi motivasi pun 3 kali bercerai dah. Dah, saya nak habaq mudah ya. Mudah je. Saya nak habaq mudah je. Marah depa ni. Ni, saya nak habaq mudah ya. Tip nak bahagia. Nabi kata apa? Nabi kata wanita ni daripada tulang rusuk. Kalau kamu keras, dia akan patah. Kalau kamu lembut, dia akan bengkok. Jadi deal dengan perempuan ni, jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembut. Faham tak? Kalau dia tanya cantik tak? Tuan-tuan jawab, cantik sangat. Lepas tu kalau dia kata, hak ni pasal lagi cantik. Betul, yang ni lagi cantik.
Lepas tu dia kata, yang mana satu ni? Yang ni cantik ke yang tu cantik? Rasa yang mana cantik? Yang ni aku nak kata tu. Faham? Tip tu. Bayar 10,000 pun tak ada siapa boleh bagi tip tu. Kan? Nampak? Okey. Maksudnya apa? Kalau kita benci isteri kita korang satu bab, Nabi kata jangan terus cerai. Dia laki bini ni bukan payah. Dia ada korang tang tu. Of course dia ada lebih tang ni. Bini saya ustaz dia tak erti masak, tapi mesti dia cantik. Betul, macam mana ustaz tahu? Biasalah. Bini saya ustaz dia pandai masak, mesti dia korang cantik. Macam mana ustaz tahu? Kita ada kelebihan dan kelemahan. Kalau korang kira nak cerai tuan-tuan, saya ingat mahkamah tak ada kerja lain. Hang pula bercerai pasal apa pula? Tak kena tanu pula. Hari tu dia cerai pasal kawan tu masak nasi jadi bubung. Hari ni dia cerai pula masak nasi terus jadi keras. So tak kena. Jadi hakim kata tukar muka lain pula. Cuma aku tengok muka hang. So tuan-tuan, kalau dia korang satu bab, sabar. Mesti dia ada kelebihan. Cari mesti ada. Dia tak ada kelebihan lain dah ustaz. Macam mana dulu hang boleh menikah dengan dia? Saya pun tak tahu. Kan? Pasal tu ada satu perempuan telefon saya. Dia kata saya tak bahagia dengan suami saya. Oh, tapi lama mana dah kahwin? 15 tahun dah. Anak pun dekat-dekat 5 orang dah. Eloklah tak bahagia 5 orang. Kalau bahagia aku tak tahu 50 apa. Kan? Itu pun kadang-kadang try nak test market juga. Ustaz iman kuat, jangan main-main. Okay. Bulan puasa boleh tak cabut gigi? Ingat, bulan puasa tak boleh cabut gigi dan makan gigi tu. Tapi kalau dia cabut buang, boleh. Dia tengok cabut-cabut, dia tanya doktor, mana gigi tu? Nganga luas sangat, masuk dalam dia dah, batal. Apa hukum menjemput orang bukan Islam berbuka puasa? Boleh lah. Jemput orang bukan Islam buka puasa boleh. Cuma tak boleh paksa dia puasa. Kami nak jemput hang mai buka puasa, tapi hang kenalah puasa. Yang tu tak boleh. Kan? Jemput dia mai buka puasa boleh. Adakah tempat yang lebih awal berpuasa kita okey. Banyak soalan dia kata kita dah puasa sana balik mai sini raya, kita dah raya sini pi sana puasa. Ni tuan-tuan, apa yang duk tanya sangat? Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Nabi kata sumu li ru'yah waftiru li ru'yah. Dia macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan dah puasa sana, balik mai sini raya, tuan-tuan kena raya. Tak boleh puasa pada hari raya. Kalau tuan-tuan, kita 29-30 cukup tau. Katalah tuan-tuan puasa tak cukup lagi 29. Tuan-tuan balik mai tengok depa dah raya dah sini. 29 depa dah raya. Tuan-tuan tak cukup lagi. Tuan-tuan raya, lepas tu tuan-tuan ganti bagi cukup 29. Dalam Islam kita sebulan 29 atau 30. Dia tak boleh jadi 31. Kita pitang kita pitang mana pun kena ikut tempat tu. Itu mudahnya. Saya bagi contoh mudah ya. Tuan-tuan makan sok, Perlis kan tadi? Katalah APM bawa helikopter pergi Sabah. Tuan-tuan buka puasa ikut Sabah ke ikut Perlis? Kira sepakat lo, tak ada khilaf lo. Dahsyat. Tu saya kata jangan tanya. Tak ada khilaf. Sabah. Tapi bos Perlis pasal apa tak buka ikut Perlis? Ikut tempat lah ustaz. Kan dah tahu saja nak test lah tu. Jika tidak sengaja minum air ketika azan subuh berkumandang, adakah dikira batal puasa? Ini orang kata tanya-tanya malu-malu kucing. Dah tak sengaja. Tak sengaja taklah batal. Tak sengaja, dia tak sengaja takkan nak batal. Bukan dia sengaja. Bukan kata azan subuh, azan zuhur pun kalau tak sengaja batal lah. Tak batal lah, dah tak sengaja kan. Rufi'atil qalam an thalatha. Diangkat pena itu di atas tiga orang yang tak sengaja, orang yang dipaksa, orang yang budak, kan? Cukup pun. Ini korek hidung, korek telinga jawab dah. Habis. Adakah niat untuk membatalkan puasa tanpa meneruskan menyebabkan puasa terbatal? Siapa-siapa yang niat nak batalkan puasa ketika sedang berpuasa, batal. Batal. Sebab tu saya kata dia naik kereta, dia niat nak batal puasa, batal. Walaupun dia tak makan, tapi niat dia telah rosak. So tuan-tuan semua kena apa? Kena maintain niat tu sampai habis. Ada orang niat nak pergi batal puasa.
Tak ada aku no. Kan? Hang jangan kacau aku. Kalau hang kacau aku niat nak pergi batal puasa. Oh. Bagus. Okey. Anda tolong jawab? Okey. Saya ingat dia. Main ni aku jawab. Silakan. Cara dia main ambil tu, main ni. Nampak gaya jawab tak apa nak kemas tu. Saya jawab tak baca pengujahan panjang lah. Kan? Saya melawak tuan-tuan. Bulan puasa melawak jangan marah. Okey. Dan saya nak sebut tuan-tuan, saya takat tu ya saya boleh jawab. Pasal kita nak jawab panjang-panjang hujah dalil apa semua masa tak cukup kan. Okey, cuma saya nak bagi tahu kat tuan-tuan last sekali. Apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, akhirnya kita akan balik kepada Allah. Dia bukan soal betul salah, menang kalah, soal orang suka tak suka. Akhirnya hidup manusia, saya dan tuan-tuan, kita akan balik kepada Allah. Sebab itu bila kita buat satu ibadah, bukan kita buat ibadah itu kerana kita nak tunjuk ke orang, kita nak ambil perhatian orang kerana orang nak suka dan sebagainya. Tak, saya ceramah pun mungkin ada orang tak suka, itu fair. Itu adat. Tapi akhirnya saya akan balik apa yang saya bawa di hadapan Tuhan. Tuan-tuan juga buat kerja ni kebanyakannya tak padan dengan elon kita. Kerja teruk kita, buat rumah orang kita, kadang-kadang dia panggil kita, kita pun pi. Mana dia ulang? Mana ulang? Tengok-tengok ulang dah halu. Panggil kita pun pi, tak padan. Tapi apabila kita buat di atas ikhlas, Allah Ta'ala akan catat kebaikan kita. Saya bagi tahu satu ya tuan-tuan. Pujian orang, sanjungan orang, apa sahaja yang di dunia tak kekal. Akhirnya yang balik itu apa yang kita ada di sisi Allah. Saya terima kasihlah pada pihak APM yang sudi bagi peluang untuk saya menggantikan Datuk Mufti pada hari ini. Yang terlebih tu kurang tu biasalah sebab saya bukan mufti kan. Jadi tuan-tuan mungkin boleh tanya ustaz-ustaz lain. Tak ada masalah, cross check. Saya tak kata apa, saya kata ni mesti betul. Agama bebas. Tuan-tuan berhak untuk bersetuju dan berhak tak bersetuju. Boleh tanya ustaz lain, boleh buat perbandingan, tak ada masalah. Kerana ini agama luas. Yang kita tak boleh bantah satu ya. Kalau Nabi kata kita tak boleh bantah. Ustaz kata kita boleh bantah. Dia kata ada dua ustaz, bukan Nabi ya. Dua yang kita tak boleh bantah. Nabi dengan bini. Itu kita tak tahulah. Kan? Itu fatwa lain. Okey. Wallahu taala a'lam. Saya serah balik kepada pengurusi. Terima kasih.